Okay, kita tengok soalan yang ni pula. Umairah Trading memulakan perniagaan pada 1 April 2017 dengan tunai di bank RM12,000 sebagai modal. Okay, belanjawan kita pun kalau tengok kena soalan dia minta kita buat belanjawan tunai berakhir 3 bulan itu berakhir pada 30 Jun 2017. Okay, jadi maklumat yang pertama ni masuk kat mana? Yang bawah ni. Memulakan perniagaan ni masuk di bawah penerimaan lah. Kalau tengok tarikh, memang tarikh ni masih lagi tarikh soalan kita lah. Kita buat soalan belanjawan berakhir 30 Jun 2017. Jadi 1 April 2017 ni adalah modal pada bulan April. Jadi yang pertama ni masuk di bawah penerimaan. So kamu tulis modal sebanyak RM12,000. Okey, kemudian yang kedua, dia bagi anggaran jualan dan belian tapi dalam bentuk unit. Kemudian kena baca bersama-sama ayat nombor 2 dengan ayat nombor 3. Okey, harga belian RM3 satu unit. Kemudian 70% daripada belian adalah secara tunai, manakala bakinya akan dibayar pada bulan berikut. Maksud di sini adalah 30% itu adalah secara kredit. Okey, disebut ini baki bermaksud 30% adalah secara kredit akan dibayar pada bulan berikutnya. Kemudian begitu juga untuk jualan. Harga jualan adalah RM6 seunit. 50% jualan secara tunai dan bakinya akan diterima pada bulan berikutnya. Yang ni pun tempoh kreditnya juga adalah selama sebulan. Jadi yang ni pun bakinya adalah 50% secara kredit. Okey, jadi yang ni kamu kena kira dululah. Jadi saya buat pengiraan di bawah jawapan belanjawan. Kita start kira yang belian dulu. So macam tadi, pertama sekali kamu cuba dapatkan jumlah belian tiap-tiap bulan. Jadi di sini kamu kena ambil unit, darab dengan harga. Okey, jadi kamu ambil dah unit kan, 30,000 kamu darab dengan 3. Jadi yang bulan yang pertama sekali kamu akan dapat jumlah belian dah sebanyak 90,000 lah. Okey, 3 kali 3, 90,000. Kemudian yang bulan Mei ambil unit 35,000 kali dengan RM3. Untuk bulan Mei kamu dapat jumlah belian RM105,000. Begitu juga untuk bulan Jun ambil unit 40,000 kamu kali dengan RM3. Jadi bulan Jun dapat jumlah belian RM120,000. Okey, itu step pertama lah. Kira dulu jumlah, kamu ambil unit kali dengan harga. Okey, kemudian yang kedua, kamu kirakan belian yang pecahan tunai. Jadi belian yang secara tunai adalah sebanyak 70%. Yang tu kita akan dapat dalam bulan yang sama. Jadi kamu ambil balik angka bulan 1 tu 90,000, bulan yang pertama tu 90,000 kali 70% dapat 63,000. Kemudian kamu terus buat pula yang pecahan yang kredit. Okey, belian yang berlaku secara kredit adalah pada kadar 30%. Jadi kita just tolak balik lah 63,000, kamu tolak balik dengan 90,000. Jadi yang kredit bulan pertama dapat 27,000. Kemudian kita tengok bulan yang kedua. 105,000 kamu kali 70% dapat 73,500. Kemudian kamu tolak balik dengan jumlah belian 105,000. Kamu dapat yang kredit adalah 31,500.
Okey, buat perkiraan yang bulan ketiga, 120,000 darab dengan 70%, jadi dapat jumlah yang tunai itu 84,000. Yang belian kredit bulan Jun saya tak kira lah, sebabnya tu kita tak masukkan dalam jawapan pun nanti. Okey, kemudian yang kredit tu satu akan diterima pada bulan berikutnya. Maksud dia yang ni, yang keempat ni, kamu buat butiran akaun apa ni? Tadi kita buat jualan, akaun belum terima. Ini kita nak bayar, maksudnya ini akaun belum bayar. Jadi akaun belum bayar ni maksudnya yang bahagian kredit tu kamu akan terima sebulan, kamu akan bayar sebulan selepas bulan belian dibuat lah. Jadi yang 27,000 yang bulan April, kamu akan bayar dalam bulan Mei. Yang 31,500 bulan Mei, kamu akan bayar dalam bulan Jun. Okey, jadi yang nak masuk dalam jawapan, tengok betul-betul, iaitu yang belian secara tunai dan juga akaun belum bayar. Okey, simak jawapan masing-masing. Masukkan balik di dalam bahagian pembayaran. Okey, yang pertama kali kamu boleh tulis belian. Itu belian secara tunai 63,000. Salin baliklah bulan ikut yang kita dah kira tadi. Kemudian kamu tuliskan butiran akaun belum bayar. Kita masukkan yang 27,000 tu dalam bulan Mei dengan 31,500 masukkan dalam bulan Jun. Okey, semak jawapan masing-masing. Kita buat pula untuk jualan. Jualan RM6 seunit. Okey, langkah yang sama lah. Langkah yang sama. Yang pertama sekali, kamu hitung jumlah jualan. Iaitu kita ambil balik unit, kamu kali dengan harga. Jadi sekarang ni tengok pula kolom jualan. Bulan pertama jualan 28,000 unit. Kita akan darab dengan RM6. Jadi 28,000 kali 6. Jumlah jualan bulan pertama kamu dapat RM168,000. Okay, bulan yang kedua, bulan Mei, 25,000 unit, kamu darab dengan RM6, kamu dapat RM150,000. Kemudian untuk bulan Jun, bulan yang ketiga, kamu ambil unit 32,000 unit, kamu kali dengan RM6. Jadi dapat jualan bulan Jun, jumlah dia 192,000. Okey, yang tu yang pertama nak kirakan jumlah. Okey, macam tadi juga kita ambil pecahan yang kedua, iaitu mengira jualan yang secara tunai. Jualan secara tunai iaitu sebanyak 50%. Okey, 50%. Jadi kamu just bahagi 2 lah angka-angka ni semua. Okay, jadi kamu akan dapat, yang ni akan dapat 84,000, 168,000 bahagi 2. Kemudian yang kredit pun sama lah kan. Jadi yang jualan, pecahan kredit pun sama lah sebab 50%. Kamu juga akan dapat RM84,000. Okay, bulan Mei, 150,000 bahagi 2 dapat 75,000. Yang kredit pun 75,000. Dan yang bulan Jun, 192,000, kamu bahagi 2 dapat 96,000. Yang ni pun samalah 96,000. Okey, macam tadi juga, langkah yang keempat, kita mengira akaun belum terima. Iaitu kita ada tempoh kredit selama 1 bulan juga. Jadi yang kredit 50% ni kamu akan anjak 1 bulan. Jadi 84,000. Yang kredit bulan April kita akan terima dalam bulan Mei. 75,000 yang kredit bulan Mei kita akan terima dalam bulan Jun.
Okey, masukkan jawapan yang sepatutnya sahaja dalam belanjawan tunai. Ambil angka yang jualan tunai dan juga angka akaun belum terima. Okey, masukkan dalam jawapan di atas. Disalin balik betul-betul lah. So, kamu buat butiran yang pertama ni jualan. Itu yang pecahan tunai. Okey, masukkan baliklah yang kita dah bagi dua tadi. 84,000, 75,000 dan juga 96,000. Lepas tu buat yang ABT, akaun belum terima. Okey, salin balik yang kita dah anjakkan sebulan tu. Jadi 84,000 yang bulan April masuk bulan Mei. 75,000 bulan Mei masuk bulan Jun. Okey, nah yang tu jawapan untuk jualan. Jadi ayat nombor 2 dengan nombor 3 selesai. Okey, yang ni semua kamu ada masalah tak tadi buat? Dapat sama tak macam jawapan cikgu ni? Dapat. Okey, tahniah lah, dapat sama, tahniah. Yang ni yang selalu bahagian yang murid-murid selalu silap. Yang ni semua ada berapa markah ni? Setiap satu angka tu ada satu markah. Kalau soalan ni markah dia 25, satu angka tu satu markah. Di kat situ saja kamu dah ada hampir-hampir 10 markah. Alright, nombor 4. Komisen diterima. Komisen diterima 2% daripada jumlah jualan bulan sebelum. Yang ni kena tengok betul-betul ni. Daripada jumlah jualan bulan sebelumnya. Okay, jadi komisen ni diterima lah. Jadi adalah item penerimaan. Jadi kamu tengok balik. Kamu boleh masukkan butiran komisen dulu lah, penerimaan. Komisen. Tapi nak ambil angka mana? Dia kata 22% daripada jumlah jualan bulan berikutnya. So, kamu tengok balik pengiraan jualan tadi. Katakan kita buat kat bawah ni, pengiraan komisen. 2% daripada jumlah jualan sebelumnya. Jadi dia baru meniaga bulan April. Jadi yang komisen bulan April tak ada lagi lah, kan? Jadi kita akan mula terima komisen dalam bulan Mei. Jadi kamu ambil 2%, soalan kita 2%, daripada jumlah jualan bulan berikutnya. Kita kena tengok jumlah jualan lah. Jadi kamu kena darab dengan jumlah jualan. Ni yang cikgu bulatkan ni. 168,000. Boleh faham maksud ayat tu nah? Kamu darab dengan jumlah jualan bulan berikutnya. Begitu juga untuk bulan Jun. Kamu ambil 2%, kamu darab dengan jumlah jualan bulan berikutnya. Jadi kamu kena ambil 150,000. Jadi komisen yang bulan Mei kamu akan dapat 3360. Komisen bulan Jun kamu akan dapat 3,000. Jadi kamu ambil angka ni, masukkan balik ke dalam jawapan. Okay, komisen 3360 dengan 3,000. Okay, boleh faham tak? Okay, kalau kata tadi salah, kamu cek balik. Kita kena based on ayat soalan tu daripada jumlah jualan bulan sebelumnya. Okay, nah? Harap-harap clear lah dengan penerangan tu. Di ayat nombor 4 selesai. Ayat nombor 5 gaji. Keyword dia gaji. Gaji 20,000 sebulan dibayar pada akhir setiap bulan. Okey, ini tak ada masalah lah. Masukkan saja di bawah bahagian pembayaran. Gaji 20,000 tiap-tiap bulan. Okey, nombor 5 selesai. Nombor 6, kadar bayaran 1,000 setiap bulan meningkat 4% dalam bulan Jun. Okey, ini pun item pembayaran. Kadar bayaran kita bayarlah. Okey, kadar bayaran
1000 setiap bulan. Meningkat bulan Jun. Jadi bulan April masukkan 1000. Bulan Mei pun masukkan 1000. Bulan Jun baru kamu darab. Okay, kita darab dengan 1.04. Okay, naik 4%. Dapat berapa? 1000 kali 1.04. Kita dapat RM1,040. Okay, itu kadar bayaran bulan Jun. Okay, ayat kadar bayaran selesai. Next item, sewa bulanan 1250 dibayar 3 bulan sekali pada awal setiap 3 bulan. Okey, baca betul-betul. Dibayar 3 bulan sekali pada awal setiap 3 bulan. Jadi yang ni pun item pembayaran sebab kita bayar sewa. Dia masukkan di bawah pembayaran. Cuma nak fahamkan ayat tu. Dibayar 3 bulan sekali. Jadi maksudnya 1250 ni kamu terus darab dengan 3. Kita dapat berapa? 1250 darab 3 dapat 3750. Maksudnya setiap kali 3 bulan sekali kita bayar, kita akan bayar 3750. Awal setiap 3 bulan. Jadi sewa ni nak letak bulan mana? Siapa boleh jawab? Bulan April. Ya, betul. Bulan April. 3750 letak dalam bulan April sahaja. Jadi pembayaran sewa yang berikutnya akan dibuat dalam bulan Julai. Okay. Nanti bila masuk Julai baru bayar lagi sekali 3750. Okay, item yang terakhir, sebuah kenderaan lama 15,000 dibeli pada bulan Mei. Deposit 20% dibayar pada bulan tersebut. Bakinya dijelaskan dalam masa 10 bulan berikutnya. Okay, yang ni pun item pembayaran sebab kita beli kenderaan. So yang ni item pembayaran, kamu boleh tulis butiran tu kenderaan lah. Okey, jadi yang pertama sekali bulan Mei. Beli pada bulan Mei, deposit 20%. So yang deposit kamu ambil lah berapa harga dia tadi? 15,000. Kamu darab dengan 20%. So kita dapat deposit dia 3,000. Jadi 3,000 letak dalam bulan Mei. Jadi kita ada baki. Baki dia adalah sebanyak 12,000 lah. Ya, 15,000 tolak 3,000, baki 12,000 akan dibayar dalam masa 10 bulan. Jadi kamu bahagi 10. Jadi ansuran bulanan kita akan dapat RM1,200. Jadi kamu masukkan dalam bulan Jun RM1,200 bayaran ansuran kenderaan. Jadi semua ayat kita dah selesai. Kita selesaikanlah pengiraan. Macam tadi, kita settle apa dulu? Settlekan dulu jumlah penerimaan dengan jumlah pembayaran. Okay, cikgu bagi angka lah, no? Penerimaan pada bulan April 96,000. Penerimaan bulan Mei berjumlah 162,360. Okay. Penerimaan bulan Jun berjumlah RM174,000. Kemudian jumlah pembayaran bulan April yang ini berjumlah 87,750. Kemudian pembayaran bulan Mei berjumlah 124,500 dan pembayaran bulan Jun berjumlah 137,740. Okey nah, jumlahkan dulu penerimaan dan pembayaran. Langkah berikutnya kamu hitung lebihan dan kurangan. B tolak C, jumlah penerimaan tolak jumlah pembayaran. Jadi tengok baliklah satu-satu kolom tu. Untuk bulan April 96,000
tolak dengan 87,750. Jadi untuk bulan April kita ada lebihan, tak banyak lah, 8250. Untuk bulan Mei 162360 tolak 124500, dapat juga lebihan 37860. Bulan Jun pun 174,000 tolak dengan 137740, masih lagi lebihan, itu sebanyak 36,260. Okey, itu kita kirakan lebihan. Semua dapat lebihan. Last sekali kita kira baki akhir. Jadi baki akhir A tambah D. Baki awal tambah dengan lebihan. Jadi baki awal sama je soal sebelum ni, tak ada. Jadi baki akhir bulan pertama sama banyak dengan lebihan, iaitu 8250. Jet semut siapa sakit naik atas. Bawa baki ke atas. 8250 baki awal tambah dengan lebihan 3780, dapat baki akhir bulan Mei 46,110. Okey, lagi sekali bawa ke atas. 46,110 kamu tambah lagi sekali dengan lebihan. Kamu dapat baki akhir bulan Jun 82,370. Okey, itu cara kita menjawab soalan inilah Umairah Trading penyediaan belanjawan tunai.